Hai anak-anak tahun 1 cikgu. Okey, hari ni cikgu nak ajar benda hidup dan benda bukan hidup, tajuk kecil dan besar. Okey, buka buku teks muka surat 24, kita akan belajar kecil dan besar. Mari kita pergi ke safari. Jom kita pergi safari. Okey, banyak haiwan di sana. Adakah saiz haiwan-haiwan itu sama? Tak sama kan? Okey, jadi kita susun haiwan-haiwan tersebut mengikut urutan saiz daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. Dia macam gini. Daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. Jadi yang paling besar gajah, diikuti oleh seladang, rusa, kucing dan tikus. Mungkin ada lagi semut kan, paling kecil kan? Okey, jadi sekarang kita nak susun pula daripada saiz paling kecil kepada yang besar pula. Okey. Ini pula adalah susunan haiwan mengikut urutan saiz daripada kecil kepada yang besar. Tadi yang besar kepada kecil. Gajah turun pada seladang paling kecil. Dan sekarang kita nak susun daripada yang paling kecil, tikus, kepada kucing hutan besar sikit, rusa, seladang lagi besar dan gajah yang paling besar. Jadi susunan awak macam inilah. Okey. Okey, sekarang awak tengok dalam gambar ni. Perhatikan tumbuhan dalam gambar ni. Susunkan tumbuhan ini mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar. Okey, apa dia yang paling kecil sekali dalam gambar ni? Kita ada rumput, padi, pokok pisang, pokok kelapa. Okey, yang pertama yang paling kecil ialah rumput. Lepas tu besar sikit pokok padi. Pokok pisang dan akhir sekali yang paling besar adalah pokok kelapa. Itu cara susunan daripada kecil kepada besar. Kalau dia nak pada besar kepada kecil, awak susun daripada sinilah. Mula-mula pokok kelapa, pokok pisang, padi dan rumput. Apa buat buku latihan aktiviti awak ni? Susun ikan ni ikut saiz yang kecil kepada saiz yang besar. Awak tengok ni, saiz kecil kepada saiz yang besar. Yang kecil nombor 1. Okey, nombor 1. Besar sikit. Okey, lepas tu mana? Okey, yang ini. Nombor 4 mana? Okey, yang paling besar yang mana? Ikan ni. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Dia suruh awak susun. Awak kena baca soalan. Nomborkan tumbuhan yang berikut daripada saiz yang besar kepada saiz yang kecil. Yang besar dulu. Yang besar nombor 1. Mana nombor 1? Okey, nombor 2. Dan yang paling kecil seterusnya. Awak jawab Okey murid, buka buku teks muka surat 26. Kita nak belajar keperluan asas benda hidup. Sebelum tu cikgu nak tanya dulu. Ingat lagi tak? Ada berapa benda hidup dalam dunia ni? Pandai! Kita ada 3 sahaja benda hidup dalam dunia ni. Apa dia? Bagus. Yang pertama, manusia, haiwan dan tumbuhan. 3 sahaja benda hidup dalam dunia ni. Yang lain tu semua benda bukan hidup. Okey, jadi apakah keperluan asas benda hidup? Okey, keperluan asas benda hidup ialah makanan, air dan udara. Manusia, haiwan dan tumbuhan perlukan keperluan asas ni dengan cara yang berlainan. Tapi ada satu lagi tahu sebenarnya. Iaitu tempat perlindungan. Itu untuk manusia dan haiwan. Okey, makanan. Makanan perlu untuk kita sebab kalau tak ada makanan, kita memang tak hidup lah. Tak membesar, tak hidup, sakit. Jadi tumbuhan membuat makanan dia sendiri. Awak jangan ingat tumbuhan tak makan walaupun dia tak ada mulut, tapi dia makan. Okey, manusia dan haiwan perlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Nak pergi sekolah, nak pergi kerja, kena makan lah. Kalau tak, macam mana awak nak buat kerja kalau tak makan? Lembek je kan? Okey, udara pula penting kerana manusia dan haiwan perlukan udara untuk bernafas. Bayangkan kalau tak ada udara. Boleh bernafas tak? Habislah semua. Okey, dan juga tumbuhan pun perlukan udara juga untuk bernafas dan membuat makanan sendiri. Tumbuhan dia perlukan udara untuk buat makanan sendiri. Kalau tak ada udara, dia tak boleh bernafas dan dia tak boleh buat makanan, maka dia akan mati. Okey, air pula memang penting sangatlah untuk manusia dan haiwan untuk menghilangkan dahaga. Kalau tak ada air, kita akan haus, kita akan sakit. Okey, dan akhirnya kita juga akan mati. Pokok juga, tumbuhan juga perlukan air. Dia perlukan air
untuk membuat makanan. Air tu diserap daripada akar. Dia tak ada mulut nak minum, tapi akar akan menyerap air, bawa naik ke atas untuk dia buat makanan dia sendiri. Okey, selain daripada air, makanan dan udara, manusia dan haiwan juga perlukan tempat perlindungan. Tumbuhan tak perlukan tempat perlindungan. Okey, jadi tadi kita ada keperluan asas benda hidup. Keperluan asas benda hidup tadi kita dah belajar ada 3. Apa dia? Air, udara dan makanan. Ini diperlukan oleh ketiga-tiga benda hidup termasuk tumbuhan. Tapi tempat perlindungan pula juga adalah dikira keperluan asas, tetapi hanya untuk haiwan dan manusia. Haiwan dan manusia sahaja. Okey. Kenapa kita perlukan tempat perlindungan? Kita perlukan tempat perlindungan untuk berlindung daripada hujan dan panas. Bayangkan kalau awak tak ada rumah, hujan awak kena, panas awak kena, kan? Lepas tu kita berlindung daripada bahaya. Nampak tu ular ke, harimau ke datang. Jadi bolehlah berlindung dalam rumah. Okey, zaman-zaman dulu orang berlindung dekat mana? Rumah atas pokok, kan? Dalam gua. Samalah. Okey, haiwan juga perlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri dia daripada hujan, panas dan bahaya. Sama macam manusia. Tengok gambar ni. Beruang duduk dalam gua sebab kat luar terlalu panas. Kita tempat perlindungan ni macam ayam ni duduk dalam reban supaya dia tak diancam oleh binatang lain. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya manusia dan haiwan tiada tempat perlindungan? Apa yang akan berlaku? Apa dia? Ya, kita akan sakit, kita akan diancam oleh binatang buas, kan? Dan kita juga akan kena panas, kena hujan. Lama-lama kita sakit, demam dan kita akan mati. Sama juga dengan haiwan. Okey, jadi keperluan asas itu penting. Ingat penting. Kenapa penting? Kerana kalau tak ada makanan, kita tak ada tenaga. Nampak tu letihnya, tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak angkat barang, kan? Okey, selain makanan tadi dia bagi tenaga, dia juga membantu awak untuk membesar. Nampak manusia daripada kecil makan dia jadi besar. Kuda pun sama, makan rumput dan jadi besar. Kalau tak makan, kita tak boleh membesar dengan baik. Okey, mengapakah air, udara dan tempat perlindungan penting untuk manusia dan haiwan? Kita ulang balik, kenapa penting air tadi tu? Okey, air penting supaya kita boleh minum. Jadi kita tak kehausan dan haiwan akan mati apabila kehabisan air. Sama juga macam manusia. Kalau tak ada air mati, tumbuhan pun sama. Tak ada air, tumbuhan akan mati. Udara pula adalah sumber asas kehidupan kerana kalau tiada udara, manusia juga akan mati. Nampak tu, lemaslah saya dalam air ni. Terima kasih saya boleh bernafas semula. Kalau tak mati dah kawan dia tu. Sama juga dengan haiwan. Sama juga dengan tumbuhan. Dia perlukan udara. Okey, tempat perlindungan perlu kerana haiwan berlindung daripada bahaya, panas, hujan. Supaya dia tak sakit. Sama juga macam manusia. Berlindung daripada bahaya, hujan dan panas. Okey, apakah akan jadi jika kita tidak mendapat udara dan air? Banyak kali cikgu cakap, kalau tak ada udara, air dan makanan, kita mati. Haiwan pun mati. Tumbuhan pun mati. Okay, sekarang cikgu nak awak tengok buku latihan aktiviti. Tengok tajuk ni. Awak jawab soalan ni. Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk apa? Pandai, untuk hidup. Awak tulis. Jangan lupa tulis tarikh. Lepas tu yang lain awak jawab. Okey, yang ni pun sama. Tuliskan keperluan asas yang diperlukan. Ingat sebelum jawab mesti baca soalan. Keperluan asas yang diperlukan oleh benda hidup dalam gambar di bawah. Yang diperlukan oleh benda hidup. Tengok. Pokok padi ni kenapa layu-layu? Dia perlukan apa? Ya, dia perlukan air. Ayam ni, dia tengah makan. Jadi dia perlukan apa? Ya, dia perlukan makanan. Okey, tengok.
kucing ni kepala dia terlangkup dalam botol. Jadi dia tak dapat apa? Tak dapat apa? Dia tak dapat bernafas. Bila tak dapat bernafas, maksudnya dia perlukan udara. Okey, awak jawab ya. Muka surat 19 dan 20 pun sama. Kamu jawab. Jangan lupa tulis tarikh dan baca soalan dahulu sebelum jawab dengan betul. Okey, contohnya melindungi diri daripada hujan. Mana gambar dia melindungi diri daripada hujan? Ya, anak ni sedang melindungi diri daripada hujan. Okey, lepas tu kat bawah ni kamu jawab kesimpulan dia. Apa yang manusia dan haiwan perlukan untuk melindungi diri? Kenapa manusia dan haiwan perlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada apa? Ada 3. Melindungi diri daripada hujan, bahaya dan panas. Okey, yang ni pun sama. Kamu gariskan jawapan yang betul. Manusia memerlukan apa untuk hidup? Nampak tu dia sedang buat apa? Minum air. Gariskan. Cikgu salah ni. Cikgu kena garis. Okey, gariskan. Okey, dan seterusnya kamu buat. Okey? Okey, Tuk ni pula tandakan right pada jawapan yang betul. Ini jawapan. Dia makan untuk apa? Bila dia makan, dia akan jadi bertenaga. Jadi inilah tanda right. Tulis tarikh ya, jangan lupa. Yang bawah pun sama. Kamu pilih jawapan. Okey, yang ni tampal satu gambar haiwan yang kamu perolehi daripada internet atau majalah atau surat khabar. Kemudian isi tempat kosong tu. Okey, awak tampal dulu gambar haiwan tu, tulis. Ini seekor apa, binatang apa. Dan isi tempat kosong dengan pilihan jawapan dekat atas ni. Contohnya, haiwan ialah benda hidup kerana memerlukan apa? Air. Ni awak isilah tempat kosong, mula potong. Dan makanan. Okey, makanan mana makanan? Okey, potong. Yang lain awak buat Okey. Alright, ini adalah projek cikgu untuk untuk hujung minggu ni. Cikgu nak kamu tambahkan biji benih. Okey, ikut arahan seperti di sebelah ni, dalam gambar ni. Awak buat 2 bekas, labelkan bekas A dan B, masukkan tisu dalamnya, titiskan air ke dalam bekas A sehingga tisu basah, taburkan kacang hijau ke dalam bekas A dan B. Maksudnya bekas B ni tak ada apa? Tak ada air. Bekas A ada air. Dan perhatikan apa akan jadi pada kacang itu selepas 3 hari. Lakarkan perubahan. Lukis perubahan dia lah je. Lakar tu maksudnya lukis dia ringkas. Mungkin awak baca ni. Okey. Cikgu yang A saya ni dia bercambah. Bekas B awak lukis. Cikgu tidak bercambah. Tulis. Macam tu. Okey. Lepas tu, perhatikan perubahan yang berlaku. Apakah ciri benda hidup yang dapat diperhatikan? Apakah keperluan asas kacang hijau itu? Jadi awak tahu yang mana bercambah, yang mana tak bercambah. Jadi yang bercambah tu dia tak ada apa. Dia ada apa. Yang tidak bercambah tu dia tak ada apa. Jadi apakah keperluan asas kacang hijau? Okey, nanti awak boleh rekod dalam video ke, dalam gambar ke, send kat saya.